Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan kertas penyelidikan saya yang bertajuk Sikap dan Kesediaan Terhadap Penggunaan Peta Pemikiran dalam Pembelajaran Statistik dalam kalangan pelajar Diploma Pemasaran di Jabatan Perdagangan Politeknik Kota Kinabalu. Sebagai pengenalan, Peta Pemikiran telah diperkenalkan melalui program ITING pada tahun 2012 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Tujuan utama Peta Pemikiran diperkenalkan adalah untuk mengukuh dan membudayakan lagi kemahiran berfikir serta pembelajaran bermakna dalam kalangan pelajar. Teknik pembelajaran ini dipercayai juga berkesan dan boleh diaplikasikan di semua peringkat pembelajaran termasuk pelajar IPT. Peta Pemikiran juga amat membantu pelajar dari segi mengingat, memahami dengan baik isi pelajaran dan mampu mencetuskan pemikiran aras tinggi. Penyataan masalah bagi kajian ini adalah dikatakan pelajar masih kurang mahir dalam menggunakan teknik-teknik pembelajaran yang mampu meningkatkan lagi pemahaman mereka terhadap isi pelajaran. Antaranya kajian yang telah dilakukan oleh Muhammad Najib dan juga Nur Syafrin tahun 2008, Nur Rahimah EPAL 2012, melihat hubungan dan kemahiran belajar terhadap pencapaian akademik. Selain itu, masalah berhubung dengan kemahiran belajar ini bukan sahaja berlaku di peringkat sekolah, malah turut berlaku di peringkat pengajian tinggi. Objektif kajian ini adalah yang pertama, mengenal pasti wujud hubungan yang signifikan antara sikap dan kesediaan terhadap penggunaan peta pemikiran dalam pembelajaran statistik dalam kalangan pelajar Diploma Pemasaran di Jabatan Perdagangan Politeknik Kota Kinabalu. Yang kedua adalah mengenal pasti wujud pengaruh yang signifikan antara sikap dan kesediaan terhadap penggunaan peta pemikiran dalam pembelajaran statistik dalam kalangan pelajar Diploma Pemasaran di Jabatan Perdagangan Politeknik Kota Kinabalu. Persoalan kajian adalah yang pertama, adakah terdapat hubungan yang signifikan antara sikap dan kesediaan terhadap penggunaan peta pemikiran dalam pembelajaran statistik dalam kalangan pelajar Diploma Pemasaran Jabatan Perdagangan Politeknik Kota Kinabalu? Dan yang kedua, adakah terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap dan kesediaan terhadap penggunaan peta pemikiran dalam pembelajaran statistik dalam kalangan pelajar Diploma Pemasaran di Jabatan Perdagangan Politeknik Kota Kinabalu? Sorotan kajian yang terlibat adalah seperti Robbins dan Judd 2011 telah mengemukakan satu kenyataan yang menarik tentang kajian mengenai sikap, iaitu kajian awal tentang sikap sebenarnya tidak melibatkan manusia, walaupun kajian dalam bidang sikap itu bukanlah sesuatu yang baru. Kajian awal mengaitkan tingkah laku dipengaruhi oleh naluri. Pendapat ahli psikologi pada masa itu adalah manusia sebenarnya berfungsi seperti mesin dan minda manusia sebenarnya adalah kosong. Kajian kata sikap dan tingkah laku mula diberikan perhatian apabila wujud kesedaran bahawa sebenarnya otak manusia adalah yang berfungsi melahirkan tingkah laku. Kemudian menurut Bloom dan Saifuddin Azwar, sikap pula meliputi tiga komponen yang utama, iaitu afektif, psikomotor dan kognitif. Komponen afektif merangkumi perasaan emosi positif dan juga negatif, manakala komponen perilaku pula terdiri daripada kecenderungan atau tujuan untuk bertindak pada tingkah laku tertentu yang berkait rapat dengan sikap kita. Akhir yang ketiga adalah komponen kognitif, merujuk kepada kepercayaan dan pemikiran yang dipegang oleh seseorang terhadap sesuatu objek atau perkara. Menurut Baharum, kesediaan pula bermaksud perihal sedia, kesanggupan atau kerelaan. Kesediaan juga boleh ditakrifkan sebagai satu keadaan di mana individu itu sudi untuk menerima sesuatu maklumat dan juga menggunakannya dengan fikiran yang terbuka. Kesediaan seseorang pelajar untuk menggunakan apa saja alat berfikir, termasuk peta pemikiran secara optima atau informasi tentang konsep-konsep baharu yang diberikan oleh pendidik, membantu dalam pelaksanaan PDP yang berkesan. Kerana penerimaan yang terbuka akan menjadi efektif
sekiranya kesediaan diri yang tinggi dalam kalangan pelajar. Untuk itu, para pendidik perlu memastikan kesediaan pelajarnya yang baik sebelum memulakan sesuatu proses pembelajaran. Seterusnya, perbincangan adalah mengenai populasi dan sampel kajian. Kajian ini melibatkan semua pelajar diploma pemasaran sesi Disember 2020, iaitu seramai 75 orang. Merujuk kepada jadual sampel Krejci dan Morgan, kajian ini memerlukan 63 orang pelajar dan pengkaji telah memutuskan untuk mengambil 70 orang pelajar sebagai responden. Instrumentasi kajian ini terdiri daripada 3 bahagian, iaitu demografi responden bahagian A. Bahagian B merupakan sikap terhadap kesediaan penggunaan pelajar dalam pembelajaran statistik, diambil dan diadaptasi daripada Syamsazila Sa'ban. Seterusnya bahagian C adalah kesediaan terhadap penggunaan peta pemikiran yang diambil dan diadaptasi daripada Fadila Anak Layang dan Zamri Muhammad dan juga kajian Syamsazila Sa'ban. Seterusnya adalah perbincangan mengenai dapatan kajian ini. Yang pertama adalah korelasi, iaitu sikap dan juga hubungannya ke atas kesediaan penggunaan peta pemikiran. Didapati nilai korelasi Pearson adalah 0.801 dan ini menunjukkan kedua-dua pemboleh ubah mempunyai hubungan positif yang kuat. Objektif kajian yang kedua adalah regresi antara sikap terhadap pemboleh ubah iaitu kesediaan penggunaan peta pemikiran. Nilai R² adalah 0.701. Ini bermaksud sebesar 70.1% dalam pemboleh ubah bersandar adalah dijelaskan oleh pemboleh ubah tidak bersandar, iaitu sikap. Ini menunjukkan sikap mempunyai pengaruh ke atas pemboleh ubah bersandar, iaitu kesediaan penggunaan peta pemikiran. Sebagai perbincangan, pemboleh ubah sikap terbukti mempunyai hubungan yang positif terhadap kesediaan penggunaan peta pemikiran dalam pembelajaran statistik. Begitu juga pemboleh ubah sikap merupakan peramal terhadap kesediaan penggunaan peta pemikiran dalam kalangan pelajar. Penjelasan yang boleh dilakukan di sini adalah peta pemikiran boleh dipupuk dengan baik dalam kalangan pelajar melalui perubahan sikap. Sebagai kesimpulan, adalah disarankan bahawa penggunaan peta pemikiran ini diteruskan dengan mengambil kira beberapa cadangan dan juga penambahbaikan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Penggunaan peta pemikiran dikatakan mampu mencetuskan pemikiran aras tinggi dalam kalangan pelajar. Ini adalah kerana penghasilan dan kelahiran pelajar yang bercirikan pemikiran aras tinggi adalah penting bagi membantu melahirkan generasi pelajar yang holistik untuk pasaran kerjaya abad ke-21. Okey, saya sudahi pembentangan saya ini dengan ucapan sekian. Terima kasih.